الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam yang berbahagia ini sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita meneruskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama menunaikan solat fardu maghrib yang telah disempurnakan dengan cara berjamaah, dan pada masa yang sama kita berpeluang lagi meneruskan kuliah maghrib bulanan kita pada malam ini. Mudah-mudahan hasil daripada pertemuan ini kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah malam ini kita sambung lagi perbincangan kita berkaitan dengan kitab Hadis Arba'in Nawawiyah, hadis 40 yang telah disusun oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi sambungannya masih lagi pada perbahasan hadis yang pertama berkaitan dengan perkara yang paling penting dalam kehidupan kita, iaitu yang menentukan diterima ataupun ditolak urusan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu berkaitan dengan niat. Sambungannya surat berapa? 65 Ustaz. Surat 65 dengan amal. Amal yang dicampuri riya. Sini kan? Betul kan? Qala al-musannifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Amal yang dicampuri riya bukanlah amal bersih, malah itulah amal yang menipukan diri, yang mengotorkan jiwa dan menghampakan harapan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan riya sejenis syirik yang paling halus sebagaimana sabdanya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasuila anhu faqala ar-riya'u, rawahu Ahmad. Yang amat kutakuti atas kamu ialah syirik yang paling kecil, iaitu syirik yang paling halus, tak lain dan tidak bukan iaitu riya. Kemudian ditanya mengenainya, lalu ia berkata itulah riya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tujuan asal Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita ke dunia ini sehingga sampai saat dan ketika ini kita masih sihat, dalam keadaan sahabat-sahabat kita dah berapa ramai dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala lebih awal. Kita alhamdulillah, walaupun Allah Ta'ala uji dengan jerbu sehari dua, bukan sehari dua, dah hampir 2 bulan. Hari ni nampak terus lagi ni. Pun begitu, nampak gaya kita masih istiqamah,
Walaupun jerbu, ni gambaran Allah Subhanahu wa taala nak tengok sejauh mana sabar kita. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Di sini Allah Subhanahu wa taala nak lihat sejauh mana istiqamah kita. Sejauh mana kesabaran kita. Walaupun diuji dengan jerbu di luar sana, saya pun dah naik panas hidung ni. Hidung jadi panas. Pasal program hari ni daripada pagi sampai ke petang rehat ni. Dan saya bagi tahu awak hari ni kena berhenti awal. Dah mesej dengan cikgu Fazli. Saya hadir kuliah tapi saya kena berhenti awal. Pasal lepas ni ada satu program lagi. Dalam lebih kurang pukul 9 ada program di kat tempat apa situ, Surau belah Hulu Langat sana. Takut tak sempat masuk, kena berhenti awal. Tak awal pun sejam juga ni insya-Allah. Tak awal kan, kita mula awal kan. Okey, tengok gambaran yang kita hadapi pada hari ini. Walaupun Allah Ta'ala muji kita dengan jerbu di luar sana, ramai sahabat-sahabat kita dimasukkan ke hospital dengan sebab macam-macam penyakit yang sebelum ni tak ada, tiba-tiba ada pada hari ini. Semputlah, itulah, inilah, ramai. Dalam keadaan itu kita masih lagi istiqamah dengan ibadah pada Allah. Masa inilah sebenarnya Allah Subhanahu wa taala nak menguji kita. Sejauh mana hebatnya ibadah pada Allah. Dalam keadaan ujian ini nak tengok yang mana istiqamah. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan teruslah kamu bersabar. Berapa kali sabar ni? Diulang 2 kali. Isbiru wasabiru warabitu. Dan hujungnya kata Allah, wastaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan teruslah kamu istiqamah, dan teruslah kamu bersabar. Tingkatkan kesabaran kamu dan tetaplah pendirian kamu, kata Allah. Two step, memperhambakan diri pada Allah. Dia ada di sana ujian. Bila mana Allah Ta'ala nak angkat darjah kita di sisi Allah, bukan duduk di level yang sama. Diujikan kita. Bila mana kita diuji, di sana terbuktilah kesabaran kita. Siapa yang mampu sabar, dia tetap istiqamah. Sehingga bila? Sehingga kemenangan lah. Sabar tu sabar sehingga kemenangan. Menang bila? Kemenangan yang hakiki, yang pasti akan dimiliki oleh kita bila mana kita buat satu-satu perkara, tidak ada harapan lain kecuali mengharapkan mardatillah. Kita kena harap mardatillah, bukan harap perkara lain. Biarlah dalam hati kita ni ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada perkara lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baru bersih nilai ubudiyah kita. Barulah titik peluh kita. Penat lelah kita hari ini, masa kita yang kita habiskan hari ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita buat semata-mata kerana Allah, penat kita berbalik, habis duit kita berbalik, masa kita habis berbalik. Kenapa? Kerana yang bagi ganjaran pada kita dalam bentuk mata wang akhirat, ganjaran akhirat siapa bagi? Allah. Allah yang bagi. Tu yang kita nak. Sebab tu kata Imam Ibn Abbas bila mana menghuraikan ayat yang saya bacakan tadi. Ayat tadi ayat 200 daripada surah Al-Imran. Sebelum saya hurai ayat ni boleh menjadi kita gunakan sebagai bentuk amalan. Baca 7 kali lepas solat. Baca 7 kali lepas solat untuk ketahanan diri. Untuk ketahanan diri. Bila mana diuji kita mampu sabar, insya-Allah boleh sabar. Baca 7 kali. Ulang lepas solat. 7 kali. Untuk bila mana Allah Ta'ala uji kita, kecil ke besar ujian itu, kita boleh hadapi dalam hati yang tenang. Okey. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala bagi tahu pada kita besar nilai kesabaran itu. Kata Imam Ibn Abbas dalam menyatakan penafsiran ayat yang saya bacakan tadi, diulang 2 kali, isbiru wasabiru. Sabar yang pertama, sabar olehmu, kata Allah.
Sabar yang mula-mula ini sabar dalam bentuk dalaman kita, dalam ruang lingkup kehidupan kita, dalam rumah tangga kita. Ada diuji tak dalaman kita? Ada. Kadang-kadang kita diuji dengan anak-anak kita, kadang-kadang kita diuji dengan isteri-isteri kita. Saya ulang 2 kali, takut ada yang dulu. Sekali je ustaz sebut kita ni ada seorang lagi, macam mana? Sebutlah saya. Kena ujian dari segi sudut dalaman, kena sabar. Ya, kena sabar dalaman kita. Warabitu tu lain cerita pula. Ulangan kali kedua, wasabiru itu tu sabar dari segi ujian luaran kita, bukan diuji dalaman saja. Dalam rumah kita ada ujian, dalam jemaah kita ada ujian, dalam ahli jawatan kuasa ada ujian tak? Ada di sana ujian-ujian. Dalam kelompok kita ni ada ujian, di luar sana ada ujian. Ya, ada ujian. Sebab tu kena bina kesabaran itu dalam jemaah kita, dalam keluarga kita, dalam diri kita. Barulah kita boleh kuat untuk menerima ujian Allah Subhanahu Wa Taala di luar sana, daripada musuh-musuh. Zaman Nabi dulu ada ujian dalam ada golongan-golongan munafik. Ini musuh-musuh dalam selimut dia panggil. Diketuai oleh Tan Sri Abdullah bin Ubay bin Salul Masud. Tan Sri itu saya tambah. Nama dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Tu musuh dalaman. Kena sabar tak? Sabar nisbah pada musuh dalaman ni lebih hebat sabar dia daripada musuh luaran. Kenapa? Musuh dalaman ini lebih teruk sebenarnya, kerana susah nak kenali. Musuh dalaman ni kadang-kadang melibatkan anak isteri kita ni, lagi sukar kita sebenarnya. Betul tak? Halangan tu. Sebab tu kita handle betul-betul yang dalaman ini. InsyaAllah kekuatan itu kita mampu untuk melangkah kesabaran yang lebih besar. Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi pada kita untuk menghadapi ujian-ujian luaran di luar sana. Lepas tu kata Allah, warabitu, dan istiqamahlah kamu, jangan ke mana-mana, pegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Istiqamahlah kamu dengan Islam, walaupun tak ramai orang berpegang dengan Islam zaman dunia akhir zaman itu. Kamu kena istiqamah, duduk situ, jangan lari. Walaupun orang lari, kita kena istiqamah, duduk situ. Pegang betul-betul. Lepas tu, selepas kita dah istiqamah, barulah Allah Ta'ala nak lihat pembuktian kita sejauh mana iman dan takwa kita. Kenapa? Sabar dan istiqamah dengan nilai-nilai Islam itu menggambarkan kita sedang mengasah label keimanan kita. Kita sedang asah iman kita. Sehingga kata Allah, wattaqullah la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Selepas sebut iman, selepas sebut sabar 2 kali ulang-ulang, selepas sebut istiqamah warabitu, maka Allah Ta'ala sebut wattaqullah. Syarat nak lahir sebagai seorang hamba yang bertakwa, kena bina kesabaran dan kena istiqamah dalam apa cara sekalipun. Barulah kita layak sebagai seorang hamba yang bertakwa kepada Allah. Wattaqullah la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kamu kepada Allah, moga-moga kamu mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Itu nilai sabar kita. Besar tak sabar? Besar. Kenapa? Kerana dengan sabar itu Allah Ta'ala bersama dengan kita. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersama-sama orang-orang yang sabar. Kalau kita nak bersama Allah, nak pertolongan Allah, nak rahmat dan keberkatan daripada Allah, kena banyak sabar. Sabar. Bila mana kita berdepan dengan ubudiyah pada Allah, kena sabar, ibadah pada Allah. Nak bangun subuh, kalau tak sabar, terbabah kita subuh. Nak bangun malam, kalau tak sabar, tak boleh bangun kita malam. Silat-silat dengan subuh-subuh lingkup kalau tak sabar. Sabar dalam urusan amal ibadah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Nak tinggal maksiat, senang ke susah? Susah, maka kena sabar. Lepas tu sabar seterusnya, sabar dalam menerima ujian-ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ujian Allah Ta'ala bagi pada kita dengan sakit demam,
Allah Ta'ala bagi pada kita. Kesempitan hidup Allah Ta'ala bagi pada kita. Jerbu Allah Ta'ala bawa datang pada kita, supaya kita lebih sabar daripada sebelum ini. Kerana bila mana kita bersabar, masa itulah darjat kita mula ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik pada pembahasan kita. Amalan yang dicampuri riya, bila mana kita beramal, jangan campur riya. Jangan rosakkan pengabdian asal kita pada Allah. Jangan rosakkan tujuan asal kita kepada Allah. Tujuan asal kita mana? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kata Allah, dan tidaklah mereka itu diperintahkan. Siapa mereka itu? Kita sebagai muslim mukmin. Tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullah, kecuali memperhambakan diri pada Allah, kecuali tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan mana kepatuhan kita? Dalam keadaan mana ubudiyah kita? Kata Allah, mukhlishina lahuddin. Ibadah kita, ubudiyah kita itu kena ada nilai mukhlisin lahuddin. Dalam keadaan kita tampilkan ubudiyah kita itu betul-betul ikhlas, semata-mata mengharapkan mardatillah. Dalam keadaan perhambakan itu dalam keadaan berpandukan nilai syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kedudukan. Sebab itu antara bentuk cabaran kita hari ini, bila mana kita ibadah, kita nak buat ikhlas dah, tiba-tiba datang benda-benda sampingan menjadikan kita buat bukan kerana Allah. Iaitu antaranya penyakit apa tadi? Penyakit riya. Riya ni kita buat bukan kerana Allah. Buat kerana apa? Kerana nak cari pangkat di dalam hati manusia. Itu riya. Riya ialah cari pangkat di dalam hati manusia kerana mengharapkan pujian orang, kerana mengharapkan balasan dunia, kerana mengharapkan pangkat di dunia. Itu dipanggil riya. Kita mengharapkan pangkat di mana? Di sisi Allah, bukan harap pangkat di sisi manusia. Kerana apa? Kerana kalau manusia bayar dengan pujian, dengan bayaran dunia, dengan pangkat darjat dunia, itu harga murah. Murah tak? Itu nilai harga murah. Yang mahal siapa bayar? Yang bayar dengan bayaran yang mahal ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana Allah Ta'ala bayar pada kita, hari ini kita melakukan taat pada Allah. Bila mana Allah Ta'ala bayar, hari ini kita dapat kesenangan hidup dengan berkatnya kehidupan dunia. Sehingga kan nilai ibadah kita tadi, bayaran Allah Ta'ala dalam bentuk pahala kebajikan itu, kita bersama-sama dengan ibadah kita itu, daripada mula ketaatan sampai kita ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita sudah mati, meninggal dunia, dia tidak menghapuskan, dia tidak hilang. Kenapa? Kerana ini harga mahal. Yang harga murah, walaupun 2.6 bilion, tinggal pasal tu harga murah. Harga murah pasal dia hanya nilai di dunia, laku di dunia. Tapi nilai yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita hasil daripada ikhlas, Allah Ta'ala nak bagi ganjaran pahala. Walaupun kita mati, dia tetap bersama kita. Harta benda kita mati, kalau kita mati, dia bersama kita tak? Tak, dia tidak bersama dengan kita. Pasal apa? Pasal dia harga murah. Harga murah ni boleh guna di dunia semata-mata. Tapi yang tu orang duk berebut hari ni kan, harga murah tu, betul tak? Harga dunia tu lah orang duk berebut hari ni. Duk berebut nak buat rumah besar, duk berebut nak beli kereta besar, duk berebut nak buat apa lagi? Pangkat besar, pendapatan besar, semua nak besar berlaku. Walaupun nilai tu nilai harga murah, tapi nilai yang mahal rupa sama je ada, betul tak? Tapi istiqamah yang sama. Jangan yang sama ni hilang sudah. Jangan yang sama hari ni hilang pula lepas ni. Kena istiqamah ni. Istiqamah. Biar kita mati dalam keadaan duduk ulang alik masjid surah, biar tak apa. Fastaqim kama umirta. Tu slogan kita. Istiqamahlah seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita istiqamah. Maka istiqamah itu dengan nilai-nilai Islam. Sampai bila? Sampai kita kembali pada Allah. Biar mati dengan Islam, mati dengan keimanan kepada Allah. Okey, terus. Amal yang dicampuri riya bukanlah amal yang bersih, atau amalan yang tak bersih. Yang bersih
semata-mata kerana Allah. Bila mana ada riak, buat kerana manusia, kerana habuan dunia, pangkat darjat, tu amal yang kotor, bukan yang bersih. Kita nak bersih, mukhlis, bersih nilai. Malah itulah amal yang menipukan diri. Itu kita tipu diri sendiri. Perbuatan ada, nilai hilang. Betul tak? Rokok sujud ada, nilai ada, tak ada. Bila mana tidak ada ikhlas. Baca Quran, sepatutnya ada nilai, tiba-tiba tak ada nilai. Pasal apa? Bukan. Kita baca bukan kerana Allah. Kalau kita buat kerana Allah, perbuatan ada, nilai ada di sisi Allah. Riak juga mengotorkan jiwa, jadi kotor jiwa kita. Pasal apa? Pasal ada campur tangan benda lain. Sepatutnya kena bersihkan jiwa kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata niat di hati kita. Dan menghapuskan harapan. Harapan kita nak dapat redha Allah tak ada dah. Bila mana ada campur tangan, niat kita bukan lagi kerana Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan riak sejenis syirik yang paling halus, sebagaimana sabdanya yang dibacakan tadi. Nabi kata, yang amat ku takuti, yang paling Nabi takuti atas kamu ialah syirik yang paling kecil, syirik yang halus. Apa benda syirik yang halus? Kemudian ditanya mengenainya, lalu ia berkata, itulah riak. Itu syirik halus. Syirik halus ni, syirik kecil ni boleh menghapuskan amalan kita. Sepatut dapat pahala, tiba-tiba tak dapat pahala. Pasal apa? Pasal ada syirik kecil. Riak itu biasa ada pada amal. Riak hanya terlibat dengan amal ibadah. Dia tak terlibat dengan benda-benda lain. Urusan dunia dia tak panggil riak. Riak hanya terlibat dengan amal ibadah yang sepatut kita buat kerana Allah, tiba-tiba kita buat kerana